Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Global bersama saya, Naila Huda. Selepas lebih 7 bulan sejak junta tentera melancarkan rampasan kuasa di Myanmar pada Februari lalu, ketidakstabilan di negara itu masih tidak menunjukkan tanda reda dan ASEAN juga dilihat masih belum mencapai langkah yang konkret dan konklusif, terutama apabila Special Envoy ataupun Duta Khas ASEAN ke Myanmar masih belum dibenarkan masuk ke negara tersebut. Dan situasi di Myanmar tidak dijangka akan beransur pulih dalam masa yang terdekat, terutama selepas National Unity Government atau NUG baru saja mengisytiharkan perang atau People's Defensive War, satu bentuk pemberontakan rakyat secara besar-besaran. Apa kesan ataupun impak People's Defensive War, perang ini, kepada usaha untuk mencari penyelesaian? Adakah langkah lebih tegas perlu diambil masyarakat global dan apa langkah kehadapan, langkah seterusnya untuk kita melihat konflik di Myanmar ini akhirnya tamat? Dan sudah bersedia bersama saya dalam Awani Global untuk mengupas perkara ini Profesor Dr. Sufian Jusuf, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa UKM. Terima kasih Prof bersama saya dalam Awani Global jam ini. Terima kasih kerana jemput saya. Prof, saya nak mulakan dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri baru-baru ini, Datuk Saifuddin Abdullah. Katanya sudah lebih 6 bulan konflik di Myanmar ini berlangsung. Namun sehingga ke hari ini tiada sebarang bantuan kemanusiaan yang berjaya dihantar ke negara ini dan juga kekecewaannya juga apabila Duta Khas ASEAN, Special Envoy, masih belum dibenarkan masuk ke negara berkenaan. Bagaimana Prof melihat komen ini dan juga usaha yang berjaya dicapai setakat ini di Myanmar? Okey, terima kasih. Saya lihat kita kena kembali kepada perkara yang 5 perkara yang dipersetujui pada April baru-baru ini, iaitu yang pertama memberhentikan keganasan di Myanmar, mengadakan dialog secara konstruktif di antara semua pihak bagi mencapai satu proses keamanan. Yang ketiga, mengadakan satu mediasi, iaitu pelantikan Special Envoy ataupun Duta Khas mewakili pengerusi ASEAN yang akan dibantu oleh Setiausaha Agung ASEAN. Yang keempat, bantuan kemanusiaan melalui ASEAN Humanitarian Assistance Center. Dan yang kelima, iaitu lawatan oleh Duta Khas dan delegasi ke Myanmar. Jadi kalau kita ingat daripada 5 perkara ini, perlantikan Duta Khas telah pun dibuat, iaitu Menteri Negara bagi Hal Ehwal Luar Brunei Darussalam sebagai pengerusi ASEAN, dan beliau telah pun mengadakan lawatan sebenarnya ke Myanmar baru-baru ini untuk melihat apakah perkara yang berlaku di sana, dan beliau telah pun menemui beberapa pihak termasuk pihak kerajaan tentera. Tetapi itu adalah sebagai permulaan, kerana kita belum melihat 2 atau 3 perkara lain mendapat perhatian. Yang pertama iaitu berhentinya keganasan. Yang kedua, mengadakan dialog di antara semua pihak. Dan ketiga, mediation ataupun mediasi yang diusahakan oleh Duta Khas pengerusi ASEAN dengan dibantu oleh Setiausaha Agung ASEAN. Jadi 3 daripada, dan juga bantuan kemanusiaan pun belum dapat dihantar. Jadi 4 daripada 5 perkara ini belum dapat dilaksanakan. Jadi saya faham apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Menteri Luar, dan juga perkara ini telah juga ditimbulkan oleh Menteri Luar Singapura, iaitu Vivian Balakrishnan baru-baru ini. Saya pada bulan Ogos baru-baru ini. Ya Prof, kita sedia maklum situasi di Myanmar ini cukup kompleks, cukup rumit. Pandangan Prof, apa kepakaran ataupun pengetahuan, kemahiran yang perlu ada dalam seorang diplomat itu untuk menangani situasi ini? Okey, dia agak rumit sebenarnya, kerana kita ada 2 kumpulan besar, iaitu yang pertama kerajaan tentera yang diketuai oleh, sekarang ni dipanggil Presiden lah, dahulu iaitu Senior General Min Aung Hlaing, dan dengan menteri-menteri yang dilantik.
Kemudian kita ada kerajaan dalam bayangan yang mewakili kerajaan NLD, National League for Democracy, yang dipilih melalui pilihan raya yang baru lalu, iaitu pada November 2020. Dan seterusnya ada juga kumpulan-kumpulan lain yang telah melancarkan gerakan pemisahan daripada Myanmar sejak kemerdekaan Burma tahun 1946. Jadi keadaannya agak rumit sebenarnya, bukan sahaja hubungan di antara NLD dan kerajaan tentera, tetapi juga kumpulan-kumpulan lain yang bertelagah. Jadi untuk ini saya dapat merumuskan, kalau kita lihat sebelum ini beberapa duta khas ataupun wakil khas, contohnya wakil khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Tan Sri Razali Ismail, kemudian kita ada wakil khas yang berbahagia Tan Sri Syed Hamid Albar. Mereka ini mempunyai hubungan yang baik di antara secara peribadi dengan beberapa pihak di Myanmar, dan juga mereka memahami isu yang berlaku di Myanmar, dan prosesnya memakan masa. Jadi kita kena banyak melakukan hubungan di antara beberapa parti. Contohnya dengan krisis sebelum ini ada usaha menggunakan kerajaan Indonesia. Contohnya mungkin duta khas boleh meminta sokongan bukan saja daripada Setiausaha Agung ASEAN, tetapi beberapa tokoh ASEAN lain yang telah pun berjaya memasuki dan menjalankan usaha diplomasi. Contohnya Menteri Luar Indonesia Retno Marsudi yang mempunyai hubungan baik dengan Aung San Suu Kyi, dan juga kemungkinan besar kita boleh bawa kembali Tan Sri Syed Hamid Albar bagi membantu duta khas ini untuk dapat memasuki Myanmar, mengadakan rundingan, mediasi dan berbagai-bagai usaha yang kita perlukan sekarang ini. Prof menyebut tentang kepakaran dan juga pengalaman yang ada dalam ASEAN, malah di Malaysia sendiri dalam menangani situasi di Myanmar sekarang ini. Ini mengingatkan saya juga kembali kepada lawatan naib Presiden Amerika baru-baru ini, Kamala Harris, ke Asia Tenggara, dan juga pentadbiran Joe Biden secara keseluruhannya. Menurut pemerhati, mereka ini dilihat memberi ruang kepada ASEAN untuk membangunkan strategi mereka sendiri ataupun merangka pendekatan mereka dalam menangani konflik di Myanmar. Pandangan Prof, strategi yang dimainkan Amerika Syarikat ini memberi ruang kepada ASEAN, adakah ini langkah yang baik atau mungkin Amerika Syarikat boleh memainkan peranan yang lebih aktif? Saya lihat bahawa Amerika Syarikat boleh memainkan peranan yang lebih aktif, tetapi tidak melalui sanction ataupun sekatan. Sebab sebarang sekatan tidak akan mendatangkan apa-apa kesan kepada kerajaan tentera, kerana mereka tidak perlu ke Amerika Syarikat dan juga mereka tidak mempunyai aset yang banyak di dalam jurisdiction Amerika Syarikat. Jadi mereka boleh memainkan peranan. Contohnya dulu kita ada Bill Richardson yang dihantar untuk menyelesaikan isu Rohingya dan isu masalah berkenaan dengan hak asasi di Myanmar. Jadi cuma saya rasa di sini kerajaan Amerika Syarikat sedar bahawa mereka tidak 100% memahami keadaan di sana, dan dia tidak 100% memahami keadaan dia tidak mempunyai hubungan yang rapat dengan Tatmadaw ataupun kerajaan tentera. Dia cuma berhubung baik dengan NLD tetapi tidak dengan kerajaan tentera. Okey, saya nak berbalik kepada situasi di Myanmar sekarang ini. Prof tadi ada menyebut tentang kerajaan bayangan, dan kita melihat baru-baru ini kerajaan bayangan ini baru saja mengisytiharkan perang atau People's Defensive War, yang saya melihat satu pengisytiharan pemberontakan rakyat secara besar-besaran, tetapi sama ada akan direalisasikan atau tidak, itu menjadi satu persoalan yang berbeza. Kita nak melihat kepada perang ini secara tersendirinya. Prof melihat adakah ini mendatangkan impak yang buruk kepada usaha mencari penyelesaian, tetapi kita perlu juga memahami konteks perang ini. Adakah kumpulan-kumpulan politik di Myanmar dilihat semakin terdesak?
Okey, dia ada satu yang kita panggil NUG ataupun National Unity Government yang dikira sebagai kerajaan bayangan yang mengatakan bahawa mereka lah kerajaan yang sebenarnya. Dan mereka menubuhkan People's Defence Force ataupun PDF sebagai sayap ketenteraan. Ya. Saya berada di Myanmar dan pernah berada di Myanmar beberapa tahun, keluar dan masuk di Myanmar mungkin dah hampir dekat 10 tahun. Tetapi saya lihat bahawa dengan penubuhan PDF ni akan menambahkan kesejukan. Kerana sekarang ini bukan sahaja sekarang ini, tetapi dia sejak daripada kemerdekaan Myanmar telah ada beberapa kumpulan tertentu yang sentiasa membawa konflik. Mereka menuntut kemerdekaan, pemisahan, kumpulan di Shan, di Karen, di Kayin, di Chin. Jadi penubuhan PDF ini merupakan satu titik tolak baru, iaitu penubuhan satu pasukan ketenteraan paramiliteri di kalangan orang-orang Burma sendiri, iaitu kumpulan majoriti. Dan ini mungkin akan menyebabkan pihak kerajaan tentera menjadi lebih keras, dan mereka mungkin akan mengenakan tindakan yang lebih keras bukan sahaja terhadap PDF tetapi juga kepada masyarakat umum. Dan saya rasa mereka akan menjalankan gerakan mengumpul intelijen, data dan sebagainya dengan lebih gerak, dengan lebih intensif untuk memastikan mereka berjaya mengalahkan PDF ini. Prof, melihat sedikit kepada situasi COVID-19 di Myanmar ini, mungkin ini tidak memberi ataupun tidak diberi perhatian khusus terutama dalam media antarabangsa dan juga dalam perbincangan negara-negara lain apabila kita bercakap tentang situasi di Myanmar. Tetapi ini juga satu keperluan atau tuntutan utama yang perlu diberi perhatian, kesejahteraan dan juga well-being rakyat di sana. Dengan kita melihat bantuan kemanusiaan tidak lagi dibenarkan masuk ataupun terhad setakat ini, apa langkah utama sekarang ini yang perlu diambil masyarakat dunia? Yang saya lihat sebenarnya bantuan kemanusiaan ada diberikan, contohnya oleh kerajaan China yang memberikan vaksin dan sebagainya, tetapi tidak mencukupi. Penduduk Myanmar melebihi daripada 50 juta. Jadi kalau kita nak hantar dosage vaksin, kita perlu sekurang-kurangnya 100 juta dos ataupun mungkin 80 juta dos mengambil kira penduduk dewasa. Dan jumlah ini terlalu kecil yang diberikan oleh China, dan Myanmar tidak mempunyai dana untuk membeli vaksin ini. Oleh kerana tindakan kerajaan tentera mengambil alih kerajaan, maka pihak badan dana antarabangsa, contohnya Bank Dunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan beberapa kumpulan bukan kerajaan antarabangsa lain telah pun mengurangkan aktiviti dan bantuan yang diberikan oleh mereka kepada kerajaan Myanmar. Jadi ini mengurangkan keupayaan mereka untuk membeli vaksin, ubat-ubatan yang diperlukan. Jadi saya menyarankan supaya negara-negara ASEAN menghantar bekalan perubatan, barangan berkaitan dengan perubatan dan juga vaksin kalau ada kelebihan kepada Myanmar untuk membantu mereka. Cuma sekarang ini yang dua kuasa besar yang benar-benar membantu cuba menguasai keadaan di Myanmar ialah China dan Rusia. Dan mereka diterima masuk oleh kerana hubungan mereka yang baik dengan kerajaan tentera. Jadi saya rasa ASEAN boleh memainkan peranan sebenarnya kalau kita bersungguh-sungguh mengadakan pertemuan dan juga meminta supaya kerajaan Myanmar membenarkan bantuan ini masuk daripada negara-negara ASEAN.
Prof tadi ada menyebut tentang beberapa kekangan dan cabaran yang didepani gerakan Civil Disobedience Movement ini, antaranya seperti COVID-19 yang kita bercakap tadi dan juga dana. Mungkin ini juga memberi kekangan kepada organisasi dan juga ada organisasi untuk gerakan ini berfungsi. Melihat kepada kekangan ini, apa lagi ruang atau pilihan yang ada untuk mengangkat suara rakyat? Kerana kita melihat perbincangan yang diadakan sekarang dan juga laporan media antarabangsa, sudah semakin kurang kita mendengar suara rakyat Myanmar itu sendiri. Apa yang mereka perlukan sekarang dan apa platform ruang yang mereka ada? Okey, sebenarnya di Myanmar ni kalau kita biasa ke sana, dia ada juga kumpulan yang tidak menyokong kumpulan NLD. Ada kumpulan rakyat dia yang menerima kenyataan bahawa NLD ini tidak efektif, dan mereka menerima kehadiran kerajaan tentera. Tetapi ada kumpulan yang mungkin yang lebih besar dan juga lebih ketara, iaitu mereka yang tidak menyokong kerajaan tentera dan tidak menyokong kerajaan NLD yang ditubuhkan selepas pilihan raya, sebelum pilihan raya dulu. Cuma isunya sekarang ini ialah bagaimana kita nak memastikan bahawa hak rakyat Myanmar ini disokong, iaitu kita jangan ambil pendirian politik mereka, tapi bagaimana kita nak membantu mereka. Keadaan sekarang amat membimbangkan kepada saya daripada maklumat-maklumat yang saya dapat, iaitu berkaitan dengan isu COVID, masalah kesihatan, bila ada perintah berkurung dan juga lockdown. Jadi ini semua akan membawa kepada masalah mental, kesihatan mental dan lain-lain. Jadi kalau kita nak buat apa-apa bantuan, kita perlu mengambil kira bahawa jangan ambil kira isu politik. Kita mengambil kira isu kepentingan rakyat. Mereka orang biasa, rakyat biasa yang memerlukan bantuan. Jadi saya rasa pihak ASEAN melalui AHA, ASEAN Humanitarian Assistance, dan juga negara-negara ASEAN lain boleh menyalurkan bantuan dengan segera, kerana bantuan PPB, bantuan ubat, bantuan makanan. Kerana mereka ni, yang maklumat yang saya dapat, kalau kita nak hantar dana, memang tak boleh hantar dana kerana sanction. Jadi tak boleh ada sebarang transfer of funds ataupun pemindahan dana daripada negara kita ke Myanmar kerana bank disekat daripada menghantar dana. Yang kedua, kita perlu menghantar barangan yang diperlukan. Jadi mungkin pihak ASEAN dan juga pihak kedutaan di sana boleh memainkan peranan untuk membantu. Kedutaan ASEAN boleh mengenal pasti apakah keperluan yang amat diperlukan pada masa ini selain daripada vaksin. Yang saya tahu ramai orang hilang pekerjaan kerana masalah COVID. Pelabur pun ramai yang meninggalkan Myanmar akibat daripada pemerintahan tentera yang mengambil alih. Jadi ini menyebabkan keadaan ekonomi yang amat teruk di sana sekarang ini. Tuntutan-tuntutan ini memerlukan langkah segera, tetapi kalau kita nak melihat secara realitinya, apa yang sudah pun dicapai ASEAN setakat ini boleh dikatakan tidak mencukupi. Tetapi kita nak melihat juga dalam konteks yang berasaskan kepada realiti, apa iltizam atau insentif yang boleh diberikan kepada pemimpin ASEAN yang lain untuk mengambil langkah yang lebih segera, kerana kita melihat tekanan yang ada sekarang ini mungkin tidak mencukupi untuk mereka mengambil langkah segera. Mungkin kita perlu ada parallel action ataupun tindakan selari, iaitu satu tindakan berasaskan kepada politik yang diketuai oleh ASEAN. Yang satu lagi ialah tindakan humanitarian ataupun kemanusiaan yang boleh dijalankan oleh kumpulan-kumpulan kemanusiaan negara-negara ASEAN ataupun negara-negara lain dengan kebenaran daripada pihak kerajaan tentera, supaya mereka ini menerima bahawa ini bukanlah isu politik. Yang ini adalah betul-betul bantuan untuk membantu rakyat Myanmar pada masa ini.
Jadi kita boleh menggerakkan usaha ini. Mungkin kita ada rakan-rakan di sana yang boleh bercakap dengan kerajaan tentera, yang boleh menerima hakikat bahawa mereka bantuan kemanusiaan melalui badan bukan kerajaan ini harus diterima. Dan usaha politik yang dimainkan oleh ASEAN boleh diteruskan untuk menyelesaikan masalah politik. Kerana kalau kita gabungkan penyelesaian masalah kemanusiaan dengan masalah politik akan membawa masa yang lama, kerana kerajaan tentera mungkin tidak mahu sebarang penyelesaian politik. Saya nampak kalaupun katakan ada pilihan raya dalam masa 2 ataupun 3 tahun lagi, kerajaan tentera akan memastikan bahawa parti politik yang mewakili mereka akan diterima oleh rakyat Myanmar, bukan NLD. Jadi kalau kita nak tunggu penyelesaian politik, memang lama. Memang lama. Kita dah belajar daripada sejarah, agak lama. Tetapi kita kena ada penyelesaian selari. Untuk mencari penyelesaian selari tanpa dipolitikkan, mungkin salah satu cara adalah melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Tetapi kalau kita bercakap tentang PBB, ada juga persoalan ataupun perdebatan yang berbeza kerana ada juga wujud atau timbul sedikit pertikaian dalam memilih perwakilan Myanmar di PBB ini. Apa pandangan Prof? Okey, ini isunya sebab PBB sepatutnya tidak mengambil pendirian politik. PBB sepatutnya menerima hakikat bahawa kerajaan telah bertukar di Myanmar. Sama ada kita nak terima kerajaan yang ada ini ataupun tidak terima, tetapi hakikatnya telah berubah. Saya rasa kadang-kadang saya agak kecewa dengan tindakan PBB kerana mereka tidak mengambil pendirian berkecuali. Saya baca di dalam artikel-artikel dalam media yang masih lagi meminta supaya PBB mengambil wakil daripada NLD, kerajaan NLD sebelum ini, terus sebagai duta ke PBB, wakil tetap ke PBB. Yang itu saya faham, isu berkenaan dengan National Unity Government yang meminta supaya mereka terus diterima pakai sebagai kerajaan yang sah. Tetapi okey, kalau mereka ini diterima sebagai kerajaan yang sah, tetapi kerajaan de facto, iaitu kerajaan tentera, masih perlu dihubungi dan diambil kira dalam sebarang keputusan. Jadi macam mana kalau kita tidak kita nak kita terima duta yang mewakili National Unity Government, tidak menerima duta oleh kerajaan tentera, akhirnya kita tidak boleh berhubung dengan orang yang de facto mengawal keadaan di Myanmar. Jadi saya rasa PBB masih itu isu duta dan sebagainya satu isu, ya. Tapi isu yang lain ialah mereka mesti meneruskan berhubung dengan kerajaan tentera walaupun mungkin mereka tidak mahu menerima kenyataan ini, tetapi tidak ada pilihan. Sebab mereka yang mengawal. Dia isunya bukan kerajaan yang kecil, ya. Tentera mengawal Myanmar ini satu perkara yang serius sebabnya mereka mengawal keseluruhan negara, bukannya sebahagian kecil. Ya. Jadi itu yang kita perlu ambil kira. Isu politik satu hal, tetapi kenyataannya adalah satu hal yang berbeza. Tetapi Prof, untuk meneruskan atau mewujudkan hubungan ini, mungkin boleh dikritik beberapa pihak bahawa ini mengiktiraf posisi junta tentera itu sebagai pemimpin ataupun pemerintah di Myanmar itu. Memang itu setakat ini adalah hakikatnya, tetapi isu legitimasi atau pengiktirafan itu, pandangan Prof ataupun sudah perlu menerima realiti? Kita kena terima realiti. Sebabnya kalau kita tak terima realiti, kita akan menyebabkan polemik yang tidak berhenti-henti. Polemik ini tidak menyelesaikan masalah, iaitu kita di Malaysia, kita boleh berpolemik, boleh bergaduh, boleh berbeza pendapat. Tetapi yang menerima kenyataannya adalah yang di Yangon, yang di Mandalay, yang di Naypyidaw, yang di Bago. Mereka ini yang menerima hakikat dan akibatnya. Jadi
Kalau kita berterusan kata, okey, kalau kerajaan tentera kita tak nak ambil apa-apa pendekatan, kita tak nak berhubung. Jadi macam mana kita nak bantu rakyat Myanmar? Kita kena berhubung sebab kena de facto government ni. Jadi kita tidak boleh kata kita cuma nak berhubung dengan NLD. Okey, kalau ada pertubuhan tertentu yang memang menyokong NLD, okey tak apa, itu cerita politik. Tetapi hakikatnya ini yang terjadi dan kerajaan tentera macam saya kata tadi memang amat berkuasa di Myanmar. Okey, akhir sekali Prof bergerak ke hadapan pandangan Prof krisis di Myanmar ini, kita banyak bercakap tentang tuntutan segera apa yang perlu dilakukan dalam jangka masa yang pendek ini. Pastinya itu penting kerana kita perlu mengutamakan hak asas rakyat Myanmar itu sendiri, kesejahteraan dan keselamatan mereka. Tetapi dalam jangka masa yang panjang, macam mana untuk kita melihat sistem demokrasi yang kukuh dan sihat di Myanmar? Okey, dalam jangka masa yang panjang, saya lihat pihak kerajaan tentera akan mengadakan pilihan raya. Saya pernah berada di Myanmar sebelum kerajaan Aung San Suu Kyi sebenarnya. Saya masuk ke Myanmar pada 2012. Semasa itu masih lagi di bawah kerajaan tentera yang lama. Dan mereka kata, okey, kita akan buat pilihan raya. Jadi dia memang buat pilihan raya dan memang kita masa tu memang kita tahu NLD akan menang. Jadi NLD menang dan kemudian tapi ada satu parti politik yang memang mewakili kepentingan kerajaan tentera. Jadi saya berpendapat bahawa dari segi jangka masa panjang, kerajaan yang ada pada masa ini akan memastikan ada pilihan raya, tetapi pada masa yang sama akan memastikan parti politik yang mewakili kepentingan rakyat, kepentingan kumpulan tentera ini akan memenangi majoriti di Myanmar pada pilihan raya yang mungkin 3 ataupun 4 tahun akan datang. Jauh lagi perjalanannya tetapi tidak mustahil untuk kita mencari penyelesaian yang holistik dan konklusif. Terima kasih kepada Profesor Dr. Sufian Jusoh, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa UKM, sedikit sebanyak kongsikan pandangan tentang konflik di Myanmar selepas lebih 7 bulan junta tentera melancarkan rampasan kuasa di negara berkenaan. Dan itu sahaja masa yang kita ada dalam Awani Global jam ini. Bersama saya Nailah Huda. Salam hormat.